Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Asmaul Husna yang 86, Zul Jalali wal Ikram. Allah itu mempunyai jalal, jalla, mana ketinggian, wal ikram, dan kemuliaan. Allah itu nama Zul Jalali wal Ikram. Dia punya ketinggian dan kemuliaan. Dan itulah sifat juga ada bersifat Allah. Dan manusia haruslah bersifat dengan sifat Allah yang Zul Jalal. Allah mempunyai ketinggian. Ketinggian Allah ini karena ilmu Allah yang luas. Mengetahui segala perkara yang ada di dunia ini. Manusia pun dikenakan untuk ilmu. Tapi ilmu Allah, ilmu manusia ini tak luas. Sebab itu ilmu Allah dikatakan alim kabir, alim yang besar. Karena Allah mengetahui setiap perkara yang secara alam yang ada di alam ni, alam syahadah ataupun alam gaib. Alam syahadah ia nampak. Alam gaib manusia alam kubur dah, manusia tak tahu dah. Itu. Tapi Allah tahu. Itu ilmu Allah, banyaklah perkara yang gaib lagi. Manusia ni lebih tahu pada benda yang zahir. Dia nampak. Itu pun dah tak boleh ilmu sikit dia tahu bagi. Wa ma utitu min ilmi illa qalila. Aku tidak bagi pada manusia, makhluk tu ilmu hanya sedikit saja. Ilmu sedikit dah manusia dah faham, boleh bercakap. Ilmu yang ada pada manusia ni katakan ilmu alim soril, alim kecil. Mana sedikit saja daripada ilmu Allah. Nak banding dengan ilmu Allah. Ilmu itu memang datang daripada Allah, beri pada manusia dengan cara ilmu pada Nabi dan Rasul melalui wahyu yang terdahulu, dan juga wahyu kepada Nabi Muhammad SAW melalui Al-Quran dan juga hadis. Itu ilmu wahyu Allah. Dan kepada manusia, ilmu wahyunya, manusia dapat memahami Al-Quran dan hadis. Bukan wahyu nak turun baru, tapi nak faham. Tak semudahnya manusia nak faham Quran itu. Sebab Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Arab pula Arab Quraisy. Arab yang nombor satu. Yang berlaku perkembangan pada zaman itu. Sehingga sekarang ini pun. Tiada boleh manusia nak tiru bahasa daripada bahasa Al-Quran. Itulah kelebihan Al-Quran dari segi kemukjizatan. Tapi kelebihan Al-Quran bukan segi mukjizat. Dari bahasa je sahaja. Tapi dia juga kelebihan dari segi makna dan juga falsafah. Maksudnya nak memahami isi kandungan Al-Quran dan nak buat penyelidikan apa yang terdapat dalam kandungan Al-Quran. Isi kandungan Al-Quran itu buat penyelidik, untuk kaji. Orang barat sekarang untuk kaji bukan kaji Quran. Dia kaji melalui alam yang nyata yang dia lihat saja. Sedangkan alam yang nyata ini memanglah disebut dalam Al-Quran tentang segala kejadiannya. Sehingga orang barat pun terpaksa tiru dan cakap bagaimana cakap Al-Quran. Walaupun dia tak kaji Al-Quran, benar itu akan menemui penemuan yang sama. Terusnya contohnya ilmu yang menyentuh kejadian alam yang disebutkan dalam teori Big Bang. Cetutan besar. Dunia ini asalnya sepadu. Disebut dalam Quran. Mana dunia ini sepadu, kemudian Allah telah pisahkan. Ini satulah Allah tak beri ilmu supaya manusia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir, orang punya barat membuat kajian penyelidikan daripada ahli saintis juga dapat menemui penemuan yang sama, bahwasanya asal dunia ini sepadu kemudian terpisah kerana ada satu, kerana terlalu panas. Dunia ini mereka awal terlalu panas, buminya sepadu kerana matahari sedaging. Mananya maka berlakulah satu panasan yang begitu kuat degrinya menyebabkan satu letupan yang besar. Itulah pemisahan di antara langit dengan bumi. Yang atas punya langit, di bawah yang bumi. Itu sejarah. Nak baca itu memang panjang. Memang inilah termasuk daripada penafsiran yang kita buat Tuhan yang bersifat Zul Jalali wal Ikram. Allah punya ketinggian dan mempunyai kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala, Allah yang paling mulia.
Kemuliaan Allah itu adalah melakukan suatu perkara yang benar. Begitulah manusia, kemuliaannya adalah hendaklah mempunyai akhlak yang mulia, pribadi yang tinggi. Seorang yang berilmu dan perpadian tinggi adalah satu sifat yang mulia yang ada pada diri manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.